Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita teruskan pengajian kita pada hari ini, iaitu Pendidikan Islam tahun 4, bidang akidah kufur. Baiklah, murid-murid, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita menadah tangan untuk membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Kita teruskan dengan objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat yang pertama, menyatakan erti kufur. Yang kedua, menyatakan hukum kufur. Yang ketiga, menyatakan dalil nakli berkaitan kufur. Seterusnya, menyatakan erti syirik, fasik, zindik, murtad. Seterusnya, menyatakan bahagian-bahagian kufur. Seterusnya, menyenarai kesan-kesan kufur dan menyenarai tindakan-tindakan untuk menjauhi kufur. Baik, kita pergi yang pertama dahulu, iaitu pengertian mahupun maksud kufur. Apakah yang dimaksudkan dengan kufur? Kufur bermaksud tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Saya ulang, maksud kufur ialah tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi kepada hukum kufur. Hukum kufur ialah sesat. Kita hendaklah beriman dan percaya dengan sepenuh hati. Seterusnya, kita pergi kepada dalil nakli berkaitan dengan kufur. Apakah itu dalil nakli? Dalil nakli ialah dalil yang bersandarkan kepada Al-Quran maupun Sunnah. Berdasarkan dalil nakli berkaitan dengan kufur, kita lihat menerusi firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang bermaksud, sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Apakah pesan daripada dalil nakli ini? Yang kita boleh manfaatkan dan kita dapat ialah kita wajib beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya dan para rasul supaya tidak jauh tersesat. Seterusnya, kita pergi kepada glosari ataupun makna kata. Ada 4 yang penting pada hari ini. Yang pertama, syirik. Apa maksud syirik? Syirik bermaksud menyekutukan Allah ataupun menduakan Allah. Contohnya, percaya kepada bomoh ataupun makhluk-makhluk yang lain. Itu dinamakan sebagai menyekutukan Allah. Seterusnya, kita pergi kepada fasik. Apakah maksud fasik? Fasik bermaksud ingkar perintah Allah ataupun melawan perintah Allah. Senang cerita, tidak ikut apa yang Allah perintahkan. Seterusnya, zindik. Apakah itu zindik? Zindik bermaksud orang yang imannya terpesong ataupun sesat. Seterusnya, murtad. Pernah dengar kan? Murtad bermaksud terkeluar dari Islam. Seterusnya,
kita pergi kepada jenis-jenis kufur. Ada berapa bahagian kufur? Ada 2. Baik, yang pertama ialah kufur i'tiqad ataupun pegangan maupun kepercayaan. Seterusnya, kufur amalan. Apa maksud kufur i'tiqad? Kufur i'tiqad ialah menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud di sini tidak percaya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh kufur i'tiqad. Apakah contoh kufur amalan? Kufur amalan ialah menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Apakah contohnya? Menggunakan duit poket untuk berjudi. Duit itu pun merupakan rezeki yang Allah Ta'ala bagi, tapi digunakan dengan cara yang salah, iaitu berjudi. Apa contoh kufur amalan yang lain? Ada duit, gunakan untuk beli nombor ekor dan sebagainya. Baiklah, yang tak baik tu jangan kita buat. Seterusnya, kita pergi kepada kesan-kesan kufur. Kesan-kesan kufur ini jelas, mestilah memberikan kepada yang buruk. Jadi kita tengok apa dia yang pertama, mendapat kemurkaan Allah. Apakah maksud kemurkaan Allah? Murka itu bermaksud marah ataupun Allah tidak suka maupun benci. Jadi, yang kedua ialah mendapat azab dan seksa. Bukan sahaja Allah marah, namun mendapat azab dan seksa. Yang ketiga, merosakkan iman. Dan seterusnya, jauh daripada rahmat dan berkat Allah. Dan yang terakhir sekali, hati tidak tenang. Jelas hati tidak tenang kerana melakukan dosa. Seterusnya, kita tengok apakah tindakan untuk menjauhi kufur. Kita dah tahu ada perbuatan yang boleh menyebabkan kufur. Jadi, sebelum menjadi kufur ataupun cara-cara untuk menjauhi kufur atau mengelakkan kufur, inilah kita tengok sama-sama ya. Yang pertama, menjaga amal ibadah. Bagaimana contoh cara menjaga amal ibadah? Yang pertama ialah meningkatkan amalan. Macam mana nak meningkatkan amalan? Kita lihatlah amalan kita sehari-hari dari segi solat, cukup ataupun tidak solat fardunya. Adakah pernah ponteng? Jika tak pernah ponteng, alhamdulillah. Jadi seterusnya kita pergi kepada tabah menuntut ilmu. Bila kita belajar, jangan bermalas-malasan, terutamanya berkaitan dengan ilmu agama. Kita wajib belajar ilmu agama supaya kita selamat dunia dan akhirat. Dan seterusnya, ilmu agama juga itu merupakan salah satu daripada amal ibadah kita yang Allah perintah. Jadi bila kita belajar ilmu agama tu bermaksud kita ikut perintah Allah Ta'ala. Seterusnya, kita pergi kepada cara menjauhi kufur yang kedua ialah berdoa. Kita mesti berdoa. Nak sesuatu mesti mohon pertolongan daripada Allah. Dalam bab kufur ini, apa kaitannya dengan doa? Berdoa untuk menjauhi kufur ataupun ditetapkan hati. Cuba awak tengok semua doa ini pernah terbaca ataupun ternampak maupun dah pun hafal. Alhamdulillah. Jika sudah, yang belum, tiada masalah. Doa ini dibekalkan, hafal dan boleh dibaca hari-hari. Tak kira waktu. Seelok-eloknya selepas kita solat fardu tu kita baca. Apakah doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Yang bermaksud, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Amalkan doa ini ya. Jadi seterusnya kita pergi kepada contoh ataupun cara untuk menjauhi kufur. Yang ketiga ialah menambah ilmu pengetahuan dari segi hadir majlis ilmu. Apakah majlis ilmu yang ada sekarang ini? Contohnya yang ada online, tak ada masalah, boleh tengok dekat YouTube. Namun perlulah ada bimbingan ibu bapa supaya kita jangan faham dengan ilmu itu berdasarkan hawa nafsu kita sendiri maupun persepsi kita sendiri, tidak digalakkan. Jadi apa contoh lain majlis ilmu yang ada di masjid, kuliah agama, dekat sekolah pun belajar ilmu fardu ain tu pun dikira sebagai majlis ilmu. Seterusnya mendampingi guru. Kenapa penting guru ni? Bila bab-bab akidah ataupun bab-bab ilmu agama, mestilah kita belajar berguru. Apa-apa pun kita belajar mesti ada guru supaya kita mendapat panduan yang betul. Seterusnya, apakah tindakan untuk menjauhi kufur? Kita sentiasa mengawal diri daripada mengikut hawa nafsu. Bagaimana cara kita untuk mengawal hawa nafsu kita ini? Yang pertama, bermuhasabah. Apakah maksud muhasabah? Muhasabah bermaksud kita merenung, menilai diri kita sendiri dan kita memperbaiki diri kita sendiri. Itulah maksud muhasabah. Bercerita tentang orang lain, membawang, gosip, itu bukan muhasabah ya. Itu sesuatu yang tidak bermanfaat, kerana bukan kita merenung dan menilai diri sendiri, tapi kita merenung dan menilai orang lain. Seterusnya, cerita yang kita sampaikan tu adakah bermanfaat? Tidak. Jadi sama-samalah kita lebih banyak bermuhasabah daripada membawang. Dan seterusnya bersikap sederhana, iaitu tidak berlebih-lebihan dalam sesuatu maupun kita tidak melakukan sesuatu sehingga melampaui batas. Dan seterusnya bersyukur. Bersyukur ini dapat mengelakkan atau menjauhkan diri daripada kufur. Bila kita lebih banyak bersyukur, Allah lebih sayang dan lebih banyak dilimpahkan dengan rezeki sebab dengan syukur. Seterusnya, apakah tindakan kita yang seterusnya? Berzikir. Berzikir itu juga dapat menenangkan hati kerana sentiasa ingat Allah. Jadi kita nilai semula dapat ataupun tidak objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menyatakan erti kufur. Dapat tak apa itu maksud kufur? Kalau tak ingat, kena ulang balik video ni supaya awak lebih faham. Yang kedua, menyatakan hukum kufur. Apa hukum kufur? Yang ketiga, apakah dalil nakli berkaitan dengan kufur? Surah apa? Ayat berapa? Mesti tahu. Yang seterusnya ialah menyatakan erti syirik, fasik, zindik, murtad. 4 perkataan ini yang saya katakan tadi penting ya. Mestilah tahu apa maksudnya. Jangan tahu tapi tak tahu maksud. Yang seterusnya, jenis-jenis kufur. Ada berapa jenis kufur? Dan apakah maksud daripada jenis kufur? Itu pun mesti ditahu. Dan seterusnya, menyenarai kesan-kesan kufur. Apakah kesan kufur? Ada berapa tadi yang saya senaraikan? Dan yang terakhir, menyenarai tindakan-tindakan untuk menjauhi kufur. Baiklah. Kita mestilah berusaha untuk menjauhkan diri daripada
perbuatan maupun amalan kufur. Jadi, saya doakan kepada anda semua untuk faham dan mengamalkan ilmu yang kita ada ini, dan sekiranya masih lagi tidak faham, mestilah berguru ataupun bertanya dengan orang yang memahami ilmu agama ini. Contohnya, tak salah pun nak tanya ibu bapa ya. Boleh juga tanya kepada ustaz-ustazah masing-masing. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Saya tamatkan pembelajaran kita pada hari ini dengan yang baik itu semuanya datang daripada Allah Ta'ala, dan yang buruk dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Jadi apa sahaja persoalan boleh rujuk terus kepada ustaz-ustazah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.